Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang untuk kelas malam ni. Jadi kita akan mulakan pembelajaran kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sallam ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi kita akan pergi kepada sesi yang seterusnya, iaitu kertas 2 bahagian B. Sebab kita dah habiskan kertas 1 bahagian B. Jadi bahagian C kertas 2 pun dah habis. Sekarang kita akan go through kepada bahagian B lah. And then last kali baru kita akan try buat satu soalan ujian untuk keseluruhan kertas. Jadi yang tu kira nak tahulah kepantasan pelajar jawab soalan dan kefahaman lah secara keseluruhan. Okay, disebabkan exam pun dah dekat dan ada yang sekarang ni tengah minggu exam. Jadi sekarang dah bulan November dah hujung bulan dah hujung tahun dah. Okay. Jadi hari ini kita akan buat ulang kaji berkenaan dengan hukum linear. Jadi hukum linear ni saya ada minta awak buat aktiviti sikit lah hari ni. Jadi hari ni masing-masing kena lakar graf. Jadi sebelum kita mulakan belajar ni, saya nak semua sediakan kertas graf dan paper apa-apa untuk contengkan jawapan, sebab nanti saya nak minta uploadkan ke dalam Padlet. Sini ada Padlet, saya ada satu platform Padlet tu. Cumanya Padlet tu tak perlu download lah, just open sahaja. Nanti kena uploadkan gambar graf dan jawapan. Okay. Biasanya Padlet ni kekal. Maksudnya dia hanyalah awak boleh hantar jawapan. Contohnya awak letak gambar, upload gambar, snap ataupun hantar file. And then kalau login guna email peribadi lah, email personal. So nanti nama tu akan dipaparkan. So ni saya bagi contoh lah. Contoh jawapan. Okay, dan awak tekan publish. So nanti dia ada keluar kat sini. Dan awak boleh edit lah sekati. Kalau nak letak warna, warna hijau, warna biru dan sebagainya pun boleh. Jadi Padlet ni bila kita letakkan dalam dalam ni, dia akan kekal ada dalam ni lah. Maksudnya kita boleh semak jawapan semua orang. Okey, saya boleh semak jawapan semua pelajar lah. Dan awak juga boleh semak jawapan kawan-kawan masing-masing. Jadi Padlet ni baguslah. Dia platform yang selain daripada Google Classroom, di mana awak boleh tengok jawapan semua orang. Jadi baguslah kalau kita guna Padlet ni, sebab yang ni awak boleh upload file, awak boleh upload gambar. Okey. Tengok, bila saya upload je, saya terus ada nama kat atas ni sebab saya gunakan email personal. Okey, jadi hari ni tugasannya saya nak uji kepantasan pelajar untuk melakar graf linear. Dalam masa yang sama, saya akan ajar juga macam mana nak buat soalan hukum linear ni. Jadi, nak tak nak, kena pantas. Okey, kena pantas buat kerja, kena sediakan graf dan alat tulis lah untuk kita lakarkan graf. Okey, sebab yang ni saya estimate masa lakar graf tak lebih daripada 20 minit. Okey, lakar graf tak boleh lebih daripada 20 minit. So nak kena cepat. Maksudnya satu soalan ni maksimum 20 minit je. Jawab satu soalan penuh ni 10 markah kan. 4 markah, 6 markah ni dalam masa 20 minit. Tak nak lama. Sebabkan ni hari ni adalah hari kelas. Jadi hari kelas ni memang lama lah, kita akan belajar 1 jam macam tu kan. Cumanya nanti masa aktiviti individu nanti, semua kena lakar graf dengan cepat dan uploadkan terus dalam Padlet. Okay. Padlet tu nanti saya bagi link dalam Google Meet ni. Nanti jangan risaulah, Padlet tu saya letak kat sini. Okay. Yang ni saya letak siap-siap lah. Kod-kod kalau awak nak cari ke senang. Okay. Alright.
Soalan ni saya dah bagi dalam Google Meet, Google Meet pula. Saya dah bagi dalam WhatsApp dan ada 4 set lah. Tak semualah soalannya ada hukum linear. Macam set 1 ni ada soalan hukum linear, soalan pertama. Tapi set kedua ni tak ada lah. Set 2 ni tak ada hukum linear. Dan ada soalan nombor 4 ni, soalan nombor 3 ni. Tapi tak semua ada lah. Maksudnya saya tak sure semua ada ke tak. Semua ada saya letak. Okey. Biasanya hukum linear ni ada pada setiap set. Jadi nak tak nak kena belajar lah. Kalau boleh dapatkan full mark 10 markah. Sebab bagi saya topik ni senang dapat markah. Okay, jadi macam mana nak buat? Kita baca soalan. Okay. First, tengok kat sini soalan ni dia cakap gunakan kertas graf. Biasanya kalau masa SPM, exam, cikgu yang akan sediakan kertas graf. Ataupun pengawas peperiksaan yang akan bagi kertas graf secara percuma. Jadi jangan risau masa SPM nanti. Cumanya kalau exam biasa, kalau dah pergi sekolah tu, memang kena bawa lah kertas graf. Okay, so kertas graf tu sentiasa kena ada lah bagi semua pelajar admit. Alright, so kita lihat di sini. Soalan A. Kita tengok soalan A. Dia cakap plot log Y melawan X. Okay, plot graf log Y melawan X. Maksudnya dia suruh kita lukis graf. Okay, dia suruh kita lukis graf dengan penyampaian terbaik. Penyampaian terbaik itu maksudnya adalah sesuatu nilai yang tak akan kena dengan garisan tu. Nanti saya akan tunjuk. Okay. Sekarang ni kita nak lakarkan graf log 10 melawan X. Graf log 10Y melawan X. Maksudnya paksi Y dia adalah ni. Okey, paksi Y dia adalah log 10. Kemudian paksi X dia adalah X sahaja. Jadi macam mana kita nak lakar kalau plot yang diberi kat sini tak sama macam apa yang diminta dalam soalan. Yang soalan minta adalah paksi X untuk X, paksi Y untuk log 10Y. Tapi untuk plot ni, paksi X untuk X dah ada. Cumanya paksi X untuk Y tak ada. Dia hanyalah Y biasa. Jadi kita kena ubah Y ni menjadi log 10Y. Okay, kita kena cipta kolom baru. So untuk soalan A ni, 2 markah ataupun 1 markah adalah untuk mencipta. Okay, untuk mencipta kolom baru ataupun baris baru untuk log 10Y. Okay, log 10Y. Kita cipta barulah. Ni log 10Y kena buat kolom barulah. Okay, so kena buat cepat. Sebab masa estimate nak buat ni 20 minit masa exam. Okay. Jadi macam mana nak kira log 10Y ni? Kita ambil kolom Y, kita ambil baris Y ni kat sini, fokus. Okay. Dan sekejap saya check balik. Okay, saya dah present. Okay. And then kita tekan log. Okay, ambil kalkulator ni. Tekan log. Dan kita tekan nilai Y ni. Maksudnya kita ambil lah nilai Y 2.4 ni. Tekan sahaja. So dapat jawapan tu 0.38. Ambil 2 tempat perpuluhan sebab apa? Senang nak lakar graf nanti. Ambil 2 sahaja. 2 point. Okay, maksudnya 2 digit belakang. Ambil 2 digit belakang. Senang. Kalau ambil 4 atau 3, nanti bila kita nak lakar graf tu nanti susah nak plot. Okay, better ambil 2 sahaja. Biasa cikgu sekolah rekomenkan 3 kan, tapi saya cakap 2 pun tak apalah, betul je. Okay, ni kena buat kolom barulah untuk 1 markah percuma. Okay, dan kita tekan dah terus habiskan log 2.4, log 3.55. Kita isikan jawapan dia 0.55 dan sebagainya. Ni kena cepat buat ni sebab benda ni sangat senang. Okay, so jawapan kat sini 0.89. So kita bundarkan jadi 0.9. Okay, 0.90. Dan 18.2 dapat 1.26.
Dan akhir sekali, tekan log 39.82 dapat 1.6. Ini senang. Sebab kita directly kita nak ubahkan kepada paksi Y dia adalah log 10Y. Kalau dia cakap dia nak paksi Y dia adalah Y per X, jadi kita kena buat kolom untuk Y per X. Kita kena buat kolom barulah. Kita kena buat kolom baru. Itu kalau soalan tu minta dalam Y per X. Tapi untuk kes soalan ni cakap log 10Y. Okey, maksud dia paksi Y melawan paksi X. Okey. Paksi Y melawan paksi X. Dekat soalan tu dia dah cakap dah siapa lawan siapa. Okey. Dalam soalan ni saya ambil sikit saya crop sikit kat sini. Saya crop sikit. Dia cakap plot log 10Y melawan X. Maksudnya paksi Y dia kita kena ambil sebagai log 10Y. Dan paksi X kita kena ambil X. Ini kata kunci dalam soalan. Okey, ini adalah kata kunci dalam soalan. Okey. So ini adalah untuk soalan kita reka kolom ataupun kita reka row dia yang baru. Kalau macam ni ada je dapat 1 markah. Okey. Alright. Sekarang apa yang kita nak kena buat adalah kita kena lakarkan graf. Okey, kita kena lakarkan graf. Yang ini saya nak kena minta awak semua untuk cepat-cepat buat. Kalau boleh bawah 20 minit lah. Kena lakar graf tu bawah 20 minit. So, saya nak awak tengok graf ni. Contoh ni graf. Okey, ini contoh graf. Okey. So, kalau contoh ni graf. And then kita ada paksi X, kita ada paksi Y. Jadi pandai-pandailah. Okey, pandai-pandai kita lakar graf. Okey, pandai-pandai. Tapi ingat, kita kena check. Adakah graf ni bentuk L shape? Adakah graf ni bentuk T shape? Adakah graf ni bentuk macam ni? Adakah bentuk dia bentuk L ataupun adakah bentuk dia bentuk T? Jadi macam mana nak tahu? Okey, macam mana kita nak tahu bentuk L atau bentuk T? Kita kena gunakan calculator. Okey. Guna calculator. Jadi siapa yang menggunakan calculator yang versi lama ni, macam ni L570 ni, tengok kat sini first tekan mode, tekan first tekan mode 2 kali, kemudian tekan reg ni saya tulis kat sini. First tekan mode 2 kali. Lepas tu cari reg. Reg ni adalah untuk regression. Kemudian cari linear. Linear untuk garis linear sebab kita punya tajuk adalah hukum linear. Ni kena check dulu. Okey. Reg linear. Lepas tu tekanlah nilai jawapan soalan ni. Kita ambil 2 depan, 2 belakang. Kita ambil ni. Okey, kita ambil 2 depan dengan 2 belakang. Macam mana nak ambil 2 depan 2 belakang ni? Okey, dah masuk mode reg ni. Dah tekan mode 2 kali. Dah masuk tekan regression. Dah masuk tekan linear ni. Kita ambil nilai X tu. Nilai X tu adalah ni 0.5. Tekan 0.5. Okey. Kemudian kita ambil nilai Y dia. Y dia kita tekan shift, koma. Macam ni. Okey, shift, koma. Shift, koma ke? Ke koma sahaja? Sekejap saya try. Koma sahaja kot. Dekat kalkulator ni sebelah M tambah ni kan ada koma. Tekan koma 0.38. Betul lah. Tekan koma sahaja. Okey. Koma tadi apa ni saya ulang balik. Tadi saya ulang balik tekan apa? Okey, tekan nilai X tu. Okey, tekan nilai X tu. Lepas tu tekan koma, tekan nilai log 10Y tu tekan nilai X tu. Nilai X tu apa? Nilai X tu adalah 0.5.
Okey. Nilai log 10 koma ni macam mana nak tekan? Tekan yang sebelah M plus ni, ada simbol koma ni dekat atas delete ni. Tekan sahaja. So nanti dia jadilah koma tu kan. Lepas tu tekan nilai log 10Y ni sebab kita nak ambil paksi Y dia adalah log 10Y kan. Iaitu 0.38. So tekan 0.38 and then tekan M plus. Okay, tekan M plus untuk save. Bukan tekan tanda sama, bukan. Tapi tekan M plus. Itu cara kita gunakan calculator. Okay, jadi buat benda ni untuk apa? Untuk 2 kolom depan, 2 kolom belakang. Jangan ambil satu sahaja, ambil 2 depan, 2 belakang. Kenapa tak boleh ambil semua? Sebab takut nanti ada salah satu yang tidak kena pada garisan. Jadi kita kena ambil 2 depan, kena ambil 2 belakang. Okey, ambil kat sini 0.5, 1, 3, 4 dengan yang log 10Y punya dia mesti ada pasangan-pasangan je. Okey. So saya tulis kat sini nombor 1. Okey, koma. Okey. So tekan 1 kat sini, 1 and then koma 0.55. Tu kena tekan lah sebabnya X dulu, baru koma, baru log 10Y. Okay, tekan 1. Okay, 1,055. And then tekan M plus. Bukan tekan sama dengan, tapi tekan M plus. Nanti dia save data yang kedua. Teruskan sampai nilai yang keempat tu. Teruskan ambil nombor 3, 1.26. Okay, M plus. Kemudian 4,1.6. Okay, M plus. Okay, dapat macam ni. Terus kita cari dia punya ni kita cari dia punya ni, kita tekan shift. Okay, shift 2 Shift 2, kemudian tekan kanan. Shift 2 tekan kanan sampai ada pilihan A atau B. Dekat sini kalau tekan kanan 2 kali, ada A, ada B, ada R. Kalau pilih A untuk pintasan Y. Kalau pilih B untuk kecerunan. Ataupun M, kecerunan dalam simbol dia adalah M. Okey, maksudnya kita dah dapat 2 jawapan kat situ. Tengok kalau saya pilih A, saya tekan 1, tekan sama dengan, saya dapat 0.203 ataupun 0.204. So saya dapat 0.204. Ni untuk A. Kalau nak cari B, buat benda yang sama, tekan shift, tekan 2, tekan kanan. So saya ulang balik, tekan shift, tekan 2, tekan kanan 2 kali sampai dapat jumpa ABR ni, carilah nilai yang B pula. So dapat 0.35 lah. Okey, semua ni adalah positif. Okey, semua ni adalah positif. Ataupun awak lihat pada nilai pintasan Y ni, okey, nilai dia adalah positif. Positif, kalau nilai dia positif, dia adalah L shape. Okey, dia adalah L shape. Di mana grafnya awak tak perlu anjakkan ke atas. Okey, awak tak perlu anjakkan ke atas. So nanti bila nak lukis graf ni, bila kita nak lukis graf ni, dia adalah start kosong tu kat mana? Start kosong tu dekat bawah sekali. Bukan lagi kita nak kena lukis graf, dah lukis cantik-cantik, bila garis, pintasan Y dia dekat bawah, dekat bentuk T-shape. Tak boleh lah, nanti kena padam balik. So, apa function kita guna calculator ni? Okay, kita guna calculator ni sebab kita nak check graf ni L-shape ataupun T-shape. Okay, kalau T-shape dia akan beranjak ke atas lah, dia akan naik atas macam ni. So ni T-shape.
Okey, nanti adalah nilai-nilai negatif dia. Okey, so maksudnya kalau tak nak anjak ke atas, maksudnya kalau dah siap lukis, nak kena anjak ke atas tu nanti leceh, kena padam balik. So better kena guna kalkulator ini cara guna kalkulator dia untuk check. Okey. Sekarang ni lakar graf L shape graf L shape menggunakan sifar apa? Kita nak tengok kat soalan ni. Dia cakap lakarkan graf dengan menggunakan skala 2 cm kepada sifar 0.5 pada paksi X. Ini kena ikut arahan. Kalau tak ikut arahan soalan ni salah tolak 1 markah. Sifar 0.5 pada setiap 2 cm. Okey, so pada setiap 2 cm ni kita kan buat L shape kan. So sini kosong. Anggap je 5 kotak kecil ni dalam graf ni sebagai 2 cm ni 2 cm. Sifar pada paksi X ni adalah 0.5. So kena buat 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 dan habislah sampai 4 je. Sampai 4 sahaja. Ini paksi X. Okey, kemudian paksi log 10Y. Ni paksi log 10Y ni sifarnya adalah 0.2. Jadi kena guna sifar 0.2. Siapa tak guna sifar 0.2 dia akan tolak 1 markah. Okey. So kat sini 1.2 sampai berapa? Sampai berapa dia punya paksi log 10Y ni? Check. Sampai 1.6. Ni nombor maksimum. Nombor maksimum dia 1.6. Okey. Jadi tengok dekat sini kolom row dekat sini yang paling tinggi nombor dia adalah 1.6. Jadi kita stop sampai 1.6 lah kat sini, okey. 1.4 dan 1.6. Lepas tu tutup dengan anak panah ni. Tulis log 10Y. Okey, log 10Y. Okey. Ini graf dia L shape. Kita panggil graf L shape, bentuk L. Cuba try lakarkan satah dia ni dengan betul. Okey, lakarkan satah dia ni dengan betul dengan menggunakan plot yang saya letakkan tadi tu. Okey. Jadi awak nak tahu jawapan dia, jap saya tunjuk balik plot dia, awak lukis terus Okey, yang ni saya kecilkan. Okey, ni dia punya contoh. Okey, ni dia punya plot. Okey, ni plot dia lakar dulu. Saya bagi tempoh 10 minit je. Lakar lepas plot dulu and then gariskan gariskan, dia mesti jumpa garis lurus. Ambil nilai ni, ambil nilai paksi X. Okey, ni jangan tengok ni jangan tengok yang ni. Sebab kita guna paksi X dengan paksi log 10Y sahaja. Okey, lakar nanti snap terus upload dekat Padlet tu. Link Padlet tu ada dalam Google Meet.
Okey, dah pukul 8.50. So teruskan untuk buat. Okey, seorang dah hantar. Okey, good. Saya punya, saya tak berapa jelas. Saya buat pakai pen pula, tak boleh padam. Tapi tak apalah. Saya tengok jawapan je lah Jawapan kat sini. Okey, yang ni contoh jawapan. Kalau kena, kenalah. Cumanya, sekejap, asal benda ni kacau. Okey. Oops. Alright. Cumanya kan, kalau kertas graf, bila kita lukis kan, kalau perasan, kenapa kita guna kalkulator ni untuk cari dia punya nilai A dan B tu? Kenapa? Apa tujuan kita cari nilai A dan B? Tujuan pertama dia adalah untuk tentukan sama ada dia L-shape ataupun bukan. Tapi ada juga tujuan yang lain. Tujuan kita cari A dan B ni sebenarnya dia akan membantu kita untuk kita cari nilai pintasan Y dan kecerunan. Sebab nanti kita akan aplikasikan semua ni dalam soalan B nanti. Okey. Ini jawapan yang kita dapat tadi itu adalah untuk soalan B nanti. Jadi kalau lihat di sini, pintasan Y dia adalah dekat dengan 0.2. Ini adalah pintasan Y dia di mana A adalah 0.24. Sorry. A adalah sama dengan 0.204 tadi yang kita tekan kalkulator tu. Dia mestilah 0.2 pintasan Y dia. Ini bukti kenapa nilai A tu adalah 0.2. Okey. Jadi sekarang ni kita nak selesaikan soalan B. Yang ni nanti saya tanda atau saya semak Sekejap. Saya nak tengok sekali jalan. Garisan mestilah sampai kepada paksi Y. Silap. Paksi apa? Paksi log 10 Y. Okey. So yang ni saya tak boleh zoom, tak apa. Okey, boleh zoom tak yang ni? Okey, ni boleh zoom. Okey. So yang ni nanti zoom sangat ni. Okey. Nanti sambungkan sampai habis sampai 0.2 tu. Okey, yang ni memang tak kena kot. Saya nak check. Okey, ni 0.9 betul. Ni 0.55 bawah sikit bawah sikit. Okey, ni dah betul plot dia. Okey, so plot yang ni, yang kedua ni, plot yang di mana paksi X dia 1 ni, dia tengah-tengah sikit dia tengah-tengah kotak ni. Dia bukan betul-betul atas ni. Dia tak boleh bundar Dia kena betul-betul tengah-tengah kotak tu. Tapi tak apa, betulkan sikit je tu. Okey, apa lagi Ni 0.9. Yang ni 3 ni dengan 1.26. Okey. Yang ni 1.6, 1.6, 1.6. Okey. Okey. Nombor 4. Nombor 4 kat mana? 3.5. 4 kat sini. Ni salah ni. Dia lebih sikit. 4 kat mana? 4 kat ujung ni. Okey, 4 kat sini. So, naik sikit. Atas ni alamak, sini. Plot dekat sini. Okey, plot dekat sini. Saya tak boleh conteng. Tengok betul-betul koordinat dia. 4 kat mana? 4 kat sini, naik atas. Kat sini 1.6. 1.6 something 1.6 macam tu Okey, and apa lagi rasa itu je lah. Sambungkan sikit. Lepas tu yang plot yang X yang keempat ni, dia dekat sini Ni anjak sikit plot dia.
Salah plot tu. Okay, next. Saya tengok siapa punya pula. Okay, anonymous. Okay. Alright, ni smooth. Kena dekat part CY. Nampak bawah sikit. Ni kalau lihat. Sekejap saya zoom. Ni saya cakap dekat plot yang kedua ni dia betul-betul tengah kotak dia dekat antara tengah-tengah kotak sebab 0.55 tu kita bahagikan dua kotak tu. Okey. Itu pun main peranan juga. Apa lagi okey. Ni okey, good. 0.9 kena. Yang ni memang tak kena pun sebab yang tu adalah 1.26. 1.26 dan akhir sekali okay. Alright. So ni okay, good. So macam itulah. Ni kena lakar dalam masa 10 minit lah. Okay, paling lama 10 minit lakar. 15 minit paling lama lah, 15 minit. Kalau boleh cepat lah. Kalau boleh cepat 15 minit Okay. Itu sajalah yang saya tengok hari ni. Okay, ada lagi. Okay, bawah ada nama. Tak nampak. Okay, yang ni. Okay, saya nampak jelas gambar ni dekat sangat. So 0.2 kena, okay, good. 0.5 kena dengan 0.38. Okay. Okay. Ni okay, diterima. Alright. So nanti dah siap buat graf, dah elokkan graf tu. Kita boleh teruskan jawab soalan B. Okay, kita boleh terus jawab soalan B. Kita nak gunakanlah nilai-nilai yang kita dah cari tadi dalam graf. Okey, tapi ingat kita kena baca persamaan yang ada dalam soalan ni. Okey, persamaan dalam soalan ni Y sama dengan A kuasa X per 2 per dengan B. Macam mana tu? So kita tengok Ini saya tutup. Okey. Saya tutup sekejap. Mana yang dah buat graf tu, yang belum upload tu upload je Nanti anggaplah yang tu awak hadir kelas. Okey, tu aktiviti individu Okey, mana tadi? Soalan. Okey ni. Ni soalan dia, persamaan dia. Okey. First sebelum kita jawab soalan B ni, kita tukar dulu persamaan dia dalam bentuk YMX tambah C. Kita kena bentukkan Y sama dengan MX tambah C, di mana saya besarkan huruf Y dan huruf X ni. Sebab apa saya besarkan huruf dia? Sebab Y dia bukan lagi Y yang comel. Y dia sekarang ni adalah log 10Y. Dan X dia adalah X. Okey. Jadi macam mana kita nak cipta log 10Y ni? Senang sahaja. Bila kita nak cipta log 10Y ni, alamak gambar dia pudar sangat. Okey, saya tulis balik lah. Y sama dengan X per 2 per B. Okay. Ni saya potong lah. Okey. So ni persamaan dia. Kita nak bentukkan YMX tambah C tu macam mana? Okey, kita cipta dulu log 10 pada setiap kedua-dua belah. Saya cipta log 10 ni dekat belah kiri dengan belah kanan. Saya buat macam tu. Belah kiri dia adalah Y. So saya tulis Y. Log 10Y sama dengan log 10 A X per 2 perkan dengan B. Maksudnya saya cipta log 10 ni sebab apa? Sebab saya nak pastikan log 10Y ni kena dengan paksi Y tadi tu. Sebab dia nak kena sama dengan paksi yang kita lukis tu, iaitu log 10Y. Okey. Yang ni dah boleh solid dah tak boleh buat apa-apa dah. Dia biarkan dia duduk diam-diam, jangan ubah apa-apa. Ni log 10Y ni kekal saya letak warna hitam sebagai neutral. Okey, dia dah kekal. Okey. And then yang ini kita aplikasikan formula logaritma. Di mana formula logaritma division ataupun pembahagi logaritma, kalau kita ada log A mn, kita akan tuliskan sebagai log A m tambah log an. Ni logaritma punya formula yang pertama. Formula yang kedua, kalau log A
M over N ataupun M bahagi dengan N. M per N lah senang cerita ya. Kita boleh tuliskan sebagai log A M tolak log A N. Beza dia simbol sahaja. Kalau kita tengok kat sini, darab, ni darab ni kita panggil dia formula darab Formula darab. Yang ni formula bahagi. Jadi kalau formula darab ni, kita tukarlah simbol dia jadi tambah. Tapi sebabkan kita nampak dekat sini pecahan, kita anggaplah dia sebagai M per N, iaitu formula bahagi. Jadi kita kena buat macam ni, kita kena asingkan dia. Asingkan A dengan B tu. Jadi kita tulis kat sini, log 10, log 10, A X kuasa 2, X per 2, tolak dengan log 10B. Dia jadi macam ni. Sebab saya nak buat formula nombor 2. Saya guna formula bahagi. Ini formula logaritma. Jadi kan, ada lagi satu formula di mana kalau kita letakkan kuasa tu dekat depan. Contohnya log A B kuasa C. Log A B kuasa C, dia boleh jadi C log A B. Maksudnya kuasa C tadi tu saya letak depan log. Kuasa C ni yang biru ni saya letak depan log. Jadi kan, maksud dia ini formula logaritma yang lagi satu di mana kita boleh pindahkan kuasa tu duduk depan. Jadi kan ada kuasa duduk depan, pula. Ada A kuasa something ni, kita anggaplah yang something ni adalah C. Okey, kita letakkan dia dekat depan log tu. Letak depan bawah daripada atas letak depan tu. Ikut je formula kuasa. Jadi log 10 Y ni kekal, tak payah buat apa-apa. Kita tulis X per 2. Saya tulis warna apa Warna hijau lah. Okey, saya tulis X per 2 ataupun 1 per 2X sama je X per 2 ataupun 1 per 2X ni sama je. And then log 10A tolak log 10B. Nampak? And then kita nak bentukkan Y sama dengan MX tambah C. Y dah cantik. Y dah cantik sebab log 10Y ni dah solid. Sebab tu kita cakap Y tu dah cantik. Tapi yang tak cantik sekarang ni adalah MX ni. C dah okey sebab C ni tak ada huruf X. Mana ada huruf X dekat belakang ni? Tak ada huruf X. So dah cantik dah C ni. C dah cantik, Y dah cantik. Yang tak cantik sekarang ni adalah MX. Tapi ingat X ni kita nak paksi X dia adalah X sahaja, X tunggal. Jadi kan, macam mana nak convertkan 1 per 2X ni nak jadi solid X sahaja. Tak nak log. Maksudnya nak solid sahaja. Senang sahaja, pindahkan X ni ke depan. Sebab dia darab kan. Pindahkan X tu ke tengah. So nanti dia jadi macam ni. Log 10Y sama dengan 1 per 2 log 10A dalam kurungan ni dalam kurungan kita X kan dia. Maksud dia X ni saya letakkan dia dekat tengah je. Saya pindah je. Yang lain kekal. Yang lain kekal negatif log 10B. Barulah cantik semua bentuk dia dapat. Log 10Y dah kena. X dah kena. X dia adalah X sahaja. X solid. Dia mesti X tu duduk tengah. Tak boleh X tu duduk tepi ataupun duduk depan. Tak boleh. So dia kena duduk tengah. Ikut paksi kita yang kita lukis. Kalau paksi X kita adalah log 10X, kita kena letaklah log 10X. Tapi kalau paksi X kita adalah X sahaja, so kena pastikan dia X sahaja, X tunggal. Okey, ikut soalan. Kemudian C ni adalah sesuatu yang tak ada apa-apa huruf. Contohnya huruf X tak ada, huruf Y pun tak ada.
Jadi C ni adalah sentiasa pemalar, bebas. Okey. Jadi bentukkan semua ni dengan keadaan yang baiklah, dengan teratur. Susun elok-elok. Dapat macam ni, 1 markah. Okey. Buat macam ni dapat 1 markah. Sebab kita dah bentukkan persamaan yang betul. Persamaan bagi graf ni. Persamaan bagi hukum linear. Jadi kalau awak dah lukis, dah bentukkan graf yang baik, dapatlah 1 markah yang percuma. Jadi kalau kita lah jawab soalan hukum linear ni, kita kena tengok soalan tu, paksi Y dia guna apa? Dia guna log ke atau tak? Kalau dia guna log, tambahlah log kan? Kalau dia tak guna log, jangan tambah pula log. Nanti nanya pula. Okey. So ikut soalan. Kalau dia punya paksi Y dia guna punca kuasa, letaklah punca kuasa, tambahkan sahaja. Tapi ingat, kalau kita tambahkan punca kuasa pada Y, dekat belah kanan juga kena tambahkan punca kuasa. Apa yang kita tambahkan, belah kanan juga kena tambah. Kiri tambah, kanan juga tambahkan. Macam sekarang ni kan. Log 10 ni, kita letakkan dekat belah kiri, belah kanan juga kena tambah juga. Maksudnya kena letak juga. Kalau kita letak punca kuasa, contohnya kalau awak letak punca kuasa kat sini, letak juga punca kuasa kat sini. Okey, faham tak maksud dia? Maksudnya semua yang awak tambah tu kena letak pada semua tempat. Bukan satu tempat sahaja, bukan satu pihak sahaja. Okey, itu contoh. Tapi ikut soalan lah. Jangan tak ikut soalan pula. Okey, ini adalah cara kita menulis persamaan yang tadi yang diberi dalam soalan. Ini dari soalan. Ini dari soalan. Ini dari soalan. Okey. Dan ini adalah yang kita cipta. So, apa yang awak nak kena buat adalah gunakan nilai-nilai yang kita guna kalkulator tadi. Nilai-nilai yang kita guna kalkulator kat sini. Saya ambil ini. Okey. Okey, ini saya letak tepi sekejap. Nilai-nilai yang kita guna kalkulator tu, kalau awak tahu, M tu adalah kecerunan. So, kecerunan dia adalah 0.35. Ingat ya, kedudukan dia dah cantik dah. Sini M, sini C. Pintasan Y dia adalah C. Pintasan Y dia dalam kurungan C. Okey, C. Ini adalah simbol-simbol masing-masing. Jadi, kita terus je kira 1/2 log 10A sama dengan M. Sama dengan kecerunan. Sebab yang ni kan kecerunan M. So, saya samakan dengan M lah. Ataupun awak M tu awak terus gantikan dengan 0.35. Sama dengan kecerunan dia lah 0.35. Then kiralah macam biasa. 2 ni bahagi pindah jadi darab. Sebab pecahan kan. So log 10A sama dengan 2 kali dengan 0.35. Dapatlah 0.7. Okay. And then potong log ni, tak nak log ni. So A adalah 10 kuasa 0.7. Ini adalah formula potong log. Okay, saya tulis formula lain. Formula bonus. Log 10A. Sorry, log A, B sama dengan C. Log A, B sama dengan C, di mana kalau awak potong log ni, kita akan dapat B sama dengan A kuasa C. Maksudnya, potong log yang asas dia ni, pindah kanan, and then nombor kanan pindah atas. Faham tak? Nombor asas pindah kanan, nombor kanan pindah atas. Ataupun pindah jadi kuasa lah. Jadi kan, kalau awak lihat kat sini, asas 10 ni asas 10 asas 10 asas 10 kat sini, potong, pindah kanan. Okey, dan 0.7 ni pindah atas. Nampak tak? Jadi itulah formula dia. Kita buat 10 kuasa 0.7. Kiralah 10 kuasa 0.7 ni 10 kuasa 0.7 dapat apa? Dapat 5 Ambil 5 pun okey. 5.012 ke? 5 ke? Ataupun jawapan yang terhampir. 5.01 pun boleh lah.
Okay, 5.01. Mana-mana Yang penting dekat dengan nombor 5 ni. 4.9 ke, 5 ke, 5.1 ke, betul. Tak salah pun. Jawapan yang terhampir. Kat sini, nilai A dapat 1 markah. 1 markah ke? Okay, ni ada berapa markah? Ada 6 markah. So, sini 3 markah. Okay, kalau dapat nilai A, 1 markah, dapat nilai B, 2 markah. So, 3 markah lah total. Okay. Saya tak sure macam mana pengiraan markah dia. Mungkin sini 2, sini 1 kot. Okay. Ini adalah formula log yang awak kena faham. Pindah-pindah sahaja. So, ini saya padam conteng dia. Okay, cari pula nilai B. Cari nilai B dia. Nilai B awak kena cari. Ingat ya, nilai B dia adalah log 10B. Okay, log 10B ni nilai dia adalah pintasan Y. Pintasan Y. So, kita ambil kat sini. Pintasan Y dia 0.204. So, kita tulis kat sini. Negatif log 10B sama dengan 0.204. Log 10B sama dengan negatif 0.204. Pindahkan negatif sahaja. Ingat, kalau kita pindahkan negatif, bukan jadi positif. Negatif ni convert sahaja kat belah kanan. Itu pindah simbol. Bukan pindah nombor. Kalau pindah nombor, negatif 1 sama dengan 0, macam ni bolehlah kita cakap dia 1. Sebab kita pindah nombor. Bukan pindah nombor. Sekarang ni kita pindah simbol. Bila pindah simbol, tak ada apa-apa perubahan simbol pun. Dia cuma pindah tempat. Okay, next. Potong log ni, macam tadilah formulanya. Potong log ni, naikkan 10 ke kanan. Okay. Kemudian kuasa dia naik lagi atas. Kuasa negatif 0.204. So B adalah berapa? Okay, B adalah 10 kuasa negatif 0.204. So dapatlah 0.625. Ataupun 0.63. Saya suka ambil 2 tempat berpuluhan lah untuk jawapan dia. Okey. Apa lagi saya rasa sini je kot. Sinilah 3 markah. Senang je. Yang susahnya bila nak cipta persamaan. Oh ya, betul. Cipta persamaan. Cipta persamaan 1 markah. Cari nilai A 1 markah. Cari nilai B 1 markah. Betul lah. Okey. Ini 1 markah, ni 1 markah. Alright. Tapi kat sini ada formula pemarkahan tau. Cuma yang saya tengok kat sini, tengok jawapan A 1 markah, jawapan B 1 markah, jawapan Y 1 markah, jawapan apa ni? Sekejap. Jawapan penyelesaian 1 markah untuk awak buat. Oh, 2 markah. Okey. Ini 2 markah juga. Oh, banyak juga. Persamaan. Okey, persamaan ni dah betul 1 markah. Betul lah, satu persamaan ni 1 markah. So, pemarkahan lebih itu je lah saya rasa pemarkahan lebih. Okey, faham. Ini 2 markah. Ini 2 markah. Dia termasuk dengan jalan kerja. Ini 2 markah. So, 5 markah total. 5 markah total. Banyaklah kat sini markah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, last 1 markah lagi. Pada soalan last. Cari nilai Y apabila X sama dengan 3.5. Ni X pada 3.5 ni. Saya pinjamlah awak punya graf. Okay, sesiapalah. Yang ni belum lagi kan. Saya tengok sekejap. Saya pinjamlah. Okay, sekejap Insert picture. Desktop.
Mana pula ni? Downloads. Okey. Okay, pinjam Saya pun malas nak ambil gambar daripada jawapan sebab jawapan tu pun kadang-kadang tak betul. Okey, ni contoh graf kamu lah. Contoh Dan kalau kita nak cari nilai, apa tadi soalan dia? Saya lupa. Sekejap. Okey ni, X ialah 3.5. Okey, X ialah 3.5. So paksi X 3.5 Ni, paksi X 3.5. Kita tarik naik atas. Okey, tarik naik atas. Kita akan dapat langgar graf Tarik naik atas. Tarik guna garis putus-putus lah. Okey, tarik guna garis putus-putus. Sampai jumpa. And then cari nilai dia Ni kalau cari nilai dia berapa? Kalau cari nilai dia, saya dapat dalam 1.42 something. Ataupun 1.4 something. Okey, saya dapat 1.4 lah contoh So Y, saya dapat dalam 1.4. Ni contoh. Y adalah 1.4. Silap. Ini adalah log 10Y. Log 10Y. Saya tertipu dengan paksi dia log 10Y adalah 1.4 something 1.4 something. Saya rasalah 1.4. 1.42 silap 1.42. Okey. Bacaan dia 1.42. Okey, ni sebab dia satu bar ke atas. Satu bar kan bersama dengan 0.2 kan? So 1.4 campur 0.2 so dapat 1.42 kan? 1.42. Dia 0.02 silap. 0.02 Okay, so 1.42 lah. Pandai-pandailah kira pandai-pandai kira. And then gunakan formula tadilah. Gunakan formula yang saya ajar tadi di mana alamak, saya tak boleh pindahkan gambar. Okay. So, bila saya nak cari Y, okay, soalan cakap cari nilai Y kan? So, saya kena potong log lah. Saya potong log. So, Y adalah 10 kuasa 1.42. Y berapa? Okay. So, Y berapa? So, tengok kat sini. Saya potong log tu. Saya ambil 10 tu letak depan, letak belakang. And then, kuasakan dengan 1.42. So, dapat 26.3. Dia dapat 26.3 lah. Senang sahaja. 26.3. Adakah sama dengan skema? Saya tengok balik. Sekejap. Sebiji sama. 26.3. Okey. Jadi, itu sahaja cara jawab yang betul. Kalau awak lihat kat sini, dia nak nilai Y, tapi kita tahu paksi kita adalah log 10Y. Jangan teruslah cakap. Awak cakap nilai Y dia adalah 1.42. Jangan macam tu salah. Sebab ni adalah paksi log 10Y. Bukannya paksi Y. Jadi nak cari Y tu, hapuskan log ni, potong, and then naikkan 10 ke belakang lah. Dan naikkan kuasa naikkan nombor jadi kuasa. Itu sahaja hukum linear. Senang sahaja dan saya harap awak boleh dapat full 10 markah. Tapi ingat, jangan ambil masa yang sangat lama untuk kita lakar graf. Tapi paling lama 20 minit lah. Janganlah lama sangat. Okey, sebab saya ajar kamu untuk lukis dua graf. Okey, satu pengatur cara linear, satu lagi tajuk hukum linear. Dua-dua linear. So bila ada dua graf ni, 20 minit, 20 minit. Dah makan masa 40 minit. Janganlah lama sangat Satu paper dua ni 2 jam setengah exam. So pandai-pandai bahagikan masa. Bahagian A ambil masa berapa minit. Lepas tu bahagian B berapa minit. Bahagian C berapa minit. Tak silap saya kalau awak buat kerja bahagian C jangan lebih daripada 1 jam. Bahagian C seeloknya 45 minit. 45 minit cukup 20 markah bahagian C. Kemudian 1 jam untuk bahagian A. Silap. 1 jam untuk bahagian B dan 45 minit bahagian A lah. So 45 minit, 1 jam, 45 minit. Macam itulah. Kalau saya anggarkan. Kalau ada 3 bahagian untuk kertas 2 ni. Kalau bahagian A, estimate masa mestilah 45 minit
Bahagian B mestilah 1 jam. Sebab ada 3 soalan 3 soalan 1 jam. Bahagian C ada 2 soalan, ambillah 45 minit jangan lama sangat. Satu soalan 20 minit je, jangan lama 5 minit tu untuk semak. Kalau bahagian A ada 10 soalan. Tak selesai ada 10 soalan. Jadi pandai-pandailah agihkan dalam bahagian AB ni, pandai-pandai agihkan masa Mungkin awak nak cakap yang ini 50 minit. Okey, 50 minit lah something. Yang ini 55 minit. Pandai-pandailah bahagikan masa. Yang penting cukup masa. Yang penting bahagian sini jangan lebih daripada 45 minit. Sebab ambil 2 soalan je. Tak lama pun. Okey, 2 soalan. So kat sini ada berapa soalan total? Ada 15 soalan. Okey. Sebab bahagian A tu sikit-sikit je soalan dia, tak banyak pun. Maksudnya kalau satu soalan tu tak panjang sangat lah solution dia. Yang solution untuk soalan B dengan C tu memang panjang Okay, so dah 9.20, saya sebenarnya nak habiskan 9 suku. Tapi saya tertulis dekat dalam grup WhatsApp tadi pukul 1.45 pula. Silap. Okay, tak apalah. Sebenarnya dah habis masa dah ni. 1 jam. Saya buat kelas 1 jam. Dia tak lama pun. Jadi siapa yang dah hantar tu, saya ucapkan tahniah sebagai latihan individu. Okay, ni saya padam. So, itulah cara menggunakan Padlet. Dan benda ni kekal. Awak boleh check jawapan. Okay. Tasbih ada yang terlusan kan. Alright. Jadi saya harap itu sahaja. Kalau ada apa-apa masalah boleh bagi tahu. Untuk next class, saya dah tak nak ajar lagi hukum linear ni sebab hukum linear ni dah cukup saya bagi basic. Okey, dah cukup saya bagi basic. Jadi siapa rajin buatlah latihan ni untuk latihan sendiri untuk setiap set. Sebab setiap set kan ada tajuk log hukum log pula. Hukum linear ni kan. Jadi try lah buat sebagai latihan sendiri. Ni semua past year exam trial tahun lepas. Jadi kalau awak buat awak dapat jawapan betul kira okey lah. Cuma jawapan tu saya tak check. Saya tak bagi lagi. Saya tak upload lagi. Nanti saya uploadkan jawapan dalam Google Classroom. Alright. Cuma next week kita akan fokuskan kepada ni soalan taburan kebarangkalian sebab saya dah janji saya nak ajar taburan kebarangkalian dengan lebih detail. Yang ini saya harap sangat awak dapat full mark taburan sebab dah lama sangat tinggal soalan taburan ni. Jadi saya tahu awak dah lupa. Jadi kalau boleh minggu depan tu datanglah walaupun kelas tak wajib Yang ni redha lah, siapa yang nak jawab pengambilan ni redha. Siapa yang nak jawab pembezaan pun redha Alright. Itu saja, tak ada kehadiran hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada minggu depan Assalamualaikum dan selamat malam.